Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Khairul Hilmi bin A. Manap, Dekan Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Yang dihormati, Profesor Madya Dr. Ain binti Muhammad Yusof, Pengarah Program Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. Yang saya alu-alukan, ketua-ketua jabatan, para pensyarah, staf-staf dan mahasiswa serta mahasiswi Fakulti Pertanian sekalian. Indah berbalam si awan petang, di Puput Bayu ke Pekan Arang. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama berkumpul pada pagi yang bahagia ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para tetamu yang sudi meluangkan masa walaupun berada dalam kesibukan pekerjaan. Untuk makluman para hadirin sekalian, tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk majlis perasmian jabatan baharu, iaitu Jabatan Tanah dan Hidupan yang ditubuhkan di fakulti ini. Jabatan ini adalah bagi membuka peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menimba ilmu baharu berkaitan medium utama bagi pertanian, penternakan dan kehidupan manusia sendiri, iaitu tanah. Tanah dan hidupan di dalamnya seperti cacing dan mikroorganisma lain adalah tidak asing lagi dan merupakan ejen utama bagi penguraian bahan-bahan organik menjadi baja dan tanah. Hadirin yang dihormati, badan yang kecil tiada kaki, membawa bersama pelbagai faedah. Cacing tanah pembawa rezeki, hidup petani petambah indah. Buat pengetahuan hadirin sekalian, cacing tanah merupakan haiwan kecil yang menjadi sahabat kepada para pekebun, khususnya sejak dahulu lagi. Pada hari ini, marilah kita berkenalan dengan lebih akrab mengenai sahabat karib yang tidak asing lagi dalam fakulti kita ini. Haiwan cilik ini digelar cacing tanah kerana secara umumnya haiwan ini tinggal di habitat tanah. Haiwan ini berwarna merah kepirangan, pucat ataupun kehijauan. Struktur tasik cacing tanah adalah berbentuk tube atau salur dan mempunyai badan yang bersegmen serta tidak mempunyai tulang belakang. Haiwan ini turut dikategorikan sebagai hermafrodit, iaitu mempunyai kedua-dua jantina, jantan dan betina. Secara umumnya, cacing tanah dikenali kerana fungsinya yang berperanan sebagai ejen pengurai utama di dalam tanah berbanding spesies yang lain. Atas faktor fungsinya, sejak akhir-akhir ini, industri ternakan cacing kompos atau lebih dikenali sebagai vermicompost menjadi industri yang semakin mendapat tempat di pasaran dan diceburi oleh ramai usahawan-usahawan muda. Hal ini demikian kerana cacing tanah mampu memberikan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha. Vermicompost adalah kompos yang terhasil daripada perebutan bahan-bahan organik yang dimakan dan dicerna oleh cacing tanah. Siapa sangka, haiwan bersaiz kecil ini mampu menjana pendapatan dengan hanya memperuntukkan kos yang rendah, iaitu hanya menggunakan sisa-sisa kompos sahaja. Oleh sebab itu, vermicompost merupakan baja organik yang mesra alam dan memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan kompos yang kita kenali pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati, seperti manusia, cacing tanah juga mempunyai ciri-ciri dan keunikannya yang tersendiri. Cacing tanah mempunyai 5 jantung dengan sistem tertutup dan mempunyai 2 salur darah utama di sepanjang badannya. Cara cacing tanah makan adalah amat unik. Kaviti mulut cacing tanah adalah bersambung terus hingga ke duburnya tanpa bahagian perantara. Cacing tanah boleh tumbuh semula jika terputus atau mengalami kecederaan pada bahagian segmennya. Namun, keadaan ini bergantung pada tahap kecederaan cacing tanah tersebut. Terdapat beberapa jenis cacing tanah yang tergolong di dalam kumpulan cacing kompos yang amat sesuai diternak di Malaysia, iaitu cacing merah atau lebih dikenali sebagai redworm. Kedua, African Necrolis.
Phemitima elongata, cacing biru atau blue worm, dan cacing harimau, tiger worm. Namun begitu, cacing harimau atau tiger worm adalah merupakan spesies yang amat popular di Malaysia kerana penghasilan baja kompos yang terbaik dan kebanyakannya adalah daripada spesies cacing ini. Sidang hadirin yang saya muliakan, cara menternak cacing tanah. Penternakan cacing tanah boleh dibuat dalam skala yang kecil sehinggalah ke skala yang besar. Aktiviti ini boleh dimulakan secara kecil-kecilan dengan membuat bekas rak kayu mengikut skala yang diinginkan. Selain rak kayu, vermikompos juga boleh dibuat dengan menggunakan bekas plastik yang bertutup sebagai permulaan. Jika menggunakan bekas plastik, vermikompos tidak digalakkan untuk diletakkan di luar rumah atau terdedah kepada kepanasan. Hal ini kerana oleh sebab suhu dan kepanasan yang tidak sesuai akan menjejaskan pertumbuhan cacing. Jika diletakkan di tempat yang tidak sesuai, maka plastik dilihat lebih mudah berkuap atau menjadi panas kerana penguraian organik menghasilkan haba di dalamnya. Oleh itu, rak kayu menjadi pilihan utama pengusaha ternakan cacing tanah ini. Kawasan rak kayu yang bertingkat tidak boleh terdedah kepada cahaya kelembapan pada sekitar 15 ke 20%. Kawalan kelembapan adalah sangat penting bagi cacing tanah untuk pembiakan. Rak-rak kayu ini perlu diletakkan di bangsal atau di bawah tempat yang berbumbung untuk mengelakkan daripada terkena sinaran cahaya mentari. Warga dewan yang bijaksana. Pembiakan cacing tanah. Seekor cacing mampu mengeluarkan kira-kira 50 biji telur pada setiap tahun. Setiap telur itu pula akan menetas, lalu menghasilkan sekurang-kurangnya 3 ekor anak cacing. Hal ini menjadikan jumlah cacing akan bertambah sebanyak 3 kali ganda daripada jumlah yang asal. Namun begitu, pengenaan ini bergantung kepada jumlah makanan yang diberikan, tahap kesesuaian persekitaran, sama ada lembap, kesejukan ataupun kegelapan, dan keluasan blok ternakan. Warga dewan yang saya kasihi, makanan untuk cacing tanah. Cacing tanah makan makanan mengikut berat badannya dalam nisbah 2:1. Hal ini bermaksud sekiranya pengusaha mempunyai 10 kg cacing, bermakna beliau memerlukan 5 kg makanan pada setiap hari. Jadi untuk tempoh masa sebulan, ia memerlukan lebih kurang 150 kg bahan makanan untuk diberikan kepada cacing kompos. Kesemua bahan makanan yang dimakan oleh cacing akan menjadi vermikompos atau dikenali tahi cacing. Kualiti baja vermikompos ini dipengaruhi oleh jenis makanan yang diberikan kepada cacing. Makanan untuk cacing terdiri daripada 2, iaitu sisa makanan ataupun sisa bukan makanan. Sisa makanan adalah seperti roti yang sudah luput, kulit buah-buahan, sayur-sayuran serta buah-buahan yang telah rosak. Dan sisa bukan makanan pula ialah daun kering, kertas lama, hampas tebu, batang pisang, jerami padi dan habuk kayu. Bahan-bahan makanan ini perlu dikompos dahulu sebelum diberikan kepada cacing dengan menghancurkannya terlebih dahulu sehingga halus. Hadirin yang saya hormati sekalian, pasaran cacing tanah. Pasaran utama cacing tanah adalah untuk dijadikan sebagai baja vermikompos yang amat digunakan secara meluas untuk penanaman kelapa sawit. Vermikompos adalah hasil baja yang diurai di kompos dari sisa bunga organik dengan menggunakan cacing pengemposan sebagai ejen pengompos yang terdiri daripada lebih kurang 85% vermicast dan 15% sisa bunga organik yang telah mengompos. Baja ini tidak menyebabkan sebarang bau, amat bersih daripada kotoran dan serangga. Baja ini sebenarnya terhasil daripada najis cacing tanah yang terbentuk selepas penguraian najis haiwan seperti lembu dan kambing. Dalam proses pembuatan baja, sisa kotoran haiwan adalah diperlukan. Kemudian cacing akan ditaburkan di atas bahagian kotoran tersebut dan dibiarkan selama 2 minggu. Dalam tempoh itu, akan terjadilah proses pembuatan baja di mana cacing akan mengubah kotoran yang tadinya berwarna kehijauan menjadi kehitaman. Baja yang sebenarnya adalah kotoran cacing yang berbentuk butiran, berserat dan berwarna kehitaman. Penggunaan baja ini adalah 3 kali ganda lebih baik daripada baja kimia. Penggunaan baja ini akan menjadikan cacing tanah dan tanah lebih gembur selain dapat menetralkan asid tanah.
Baja vermikompos adalah sejenis baja organik yang mengandungi NPK yang mudah diserap oleh tumbuhan, trace element, mikrob berfaedah, asid humik, pH neutral, pest repellent semula jadi, penggalak, pertumbuhan buah dan macam-macam lagi. Permintaan baja vermikompos di negara sebenarnya jauh daripada mencukupi, iaitu mencapai sehingga 1 bilion ringgit Malaysia. Mengikut harga pasaran, harga baja vermikompos yang berkualiti adalah antara RM4.50 hingga RM6 per kilogram. Pasaran untuk cacing tanah mentah pula adalah di sekitar RM450 per kilogram. Selain itu juga, cacing tanah boleh digunakan untuk menghasilkan bahan atau produk komersial seperti makanan ikan dan minyak ekstrak cacing tanah. Warga Dewan sekalian, sekadar itu sahaja perkongsian saya mengenai cacing tanah dan vermikompos. Mudah-mudahan dengan perkongsian saya ini dapat membuka mata dan minda kita semua tentang betapa pentingnya cacing tanah kepada tanaman dan kehidupan kita. Ini dapat memberi manfaat dalam bidang pertanian dan meningkatkan hasil pertanian petani serta negara. Dengan perasmian Jabatan Tanah dan Rupa ini, diharap dapat memberi peluang kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk mendapatkan ilmu sebanyaknya dan menjadi sumber pendapatan. Akhir kata, ingin saya memohon sepenuh kemaafan seandainya terdapat kelemahan dalam perkongsian saya ini. Sesungguhnya apa yang baik itu adalah datang daripada Allah dan segala yang buruk adalah datang daripada saya sendiri. Semoga bentuk ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada semua warga fakulti dan dalam memperkembangkan lagi pertanian yang diusahakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.